Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lin. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lin Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lin, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lin Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Arish TV. Ya, masih lagi bersama dengan saya. Apa hal korang? Rais Hamid. Check it out now. Ya, bedu-bedu. Come on. So, ya, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke cerita yang pertama. Oh, sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. So, please guys, tolong support channel aku, Rais Hamid ataupun Arish TV. Cerita pertama ni berlaku sewaktu latihan hutan. Benda ni berlaku dekat kalangan squad aku, tapi ramai yang tak tahulah sebab benda ni dia melibatkan satu aktiviti ataupun orang kata PL nakal lah dalam squad aku ni lah. So masa tu latihan hutan lah. Latihan hutan ni kita pun tahulah, kadang-kadang makan pun tak cukup, kadang-kadang sesi makan tu ada, tapi mostly sebab dalam hutan, so kita tak dapat makan yang mencukupi lah. Jadi ada satu malam tu, okay, bila dah settle aktiviti apa semua, dah sampai time-time kita nak tidur lah, okay, sampai time kita nak berkawal, jaga perimeter, kira dah habis lah aktiviti untuk malam tu. Ada 2 orang daripada squad aku ni, dorang nak buat kerja jahat lah, okay, iaitu dorang nak pergi dekat markas tag. Markas tag ni adalah tempat instruktor, jurulatih, cook house, apa semualah, tempat dorang punya markas lah, kira macam HQ dekat dalam hutan tu masa latihan hutan tu. So 2 orang ni, dorang bercadang untuk pergi dekat markas tag tu untuk ambil, bukan curi, ambil makanan, okay, untuk bawa dekat kita orang punya perkampungan ataupun kamp pelatih yang kita orang buat tu lah. So 2 orang pun pergi. Diorang pergi, okey, diorang pergi 2 orang, tapi ada beberapa orang yang tinggal dekat kita orang punya camp tu, tahulah benda ni sebab dalam askar ni kalau kau nak buat jahat, kau tak boleh buat sorang-sorang, kau kena bagi tahu juga dekat kawan-kawan kau yang lain supaya apa-apa jadi, diorang boleh tolong cover. So diorang pun pergi, okey, kita orang pun tunggu tengok 5 minit, 10 minit, tak balik lagi kan, sebab antara markas tag dengan kita orang punya penempatan tu tak adalah jauh sangat, cuma dia kena masuk hutan sikit, kena lalu sungai apa semua. So dekat nak 20 minit, diorang tak balik-balik. Tiba-tiba datang 2 orang jurulatih mengamuk, suruh kita orang baris, suruh kita orang fall in lah, check baris kat dalam hutan sebab katanya dah kantoi, ada 2 orang berjaya ditangkap oleh jurulatih masa diorang nak ambil makanan dekat markas tag tu lah. So kita orang pun fall in baris kat dalam hutan apa semua. Masa tu tak silap aku, dalam hutan tu yang join latihan tu tak adalah ramai sangat pun, maybe dalam 25 orang, 30 orang lah macam tu. So cerita dia, geng-geng yang tahu yang ada 2 orang daripada squad kita orang ni pergi curi makanan dekat markas tag tu, dah gelabah lah cerita dia. Alamak,
nanti kantoi lah kan, check strength, tengok tak cukup 2 orang kan. So macam mana ni? So dah baris betul-betul, dah buat 3 barisan, okey, ada 3 file. Mula-mula kita orang ingat cara jurulatih, biasanya dia nak kira strength, dia akan kira, okey, dari kanan nombor. So byline tu sebut 1, 2, 3, okey, lepas tu darabkan dengan 3 lah. So cukup lah. Tapi jurulatih ni diorang pandai. So instead of diorang suruh kira macam tu, sebab nanti adalah yang tipu lah, ada yang sebut 2 kali lah, sebut nombor tu, seorang tu sebut 2, 3, so untuk nak cover line lah. Lagipun gelap masa tu, manalah nak nampak sangat kan. So, apa yang jurulatih buat adalah pergi check sorang-sorang, dia bagi buka barisan. So jurulatih pun kira, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia kira-kira apa semua sekali cukup. So dia cakap, nasib baik hampa punya squad cukup, kalau tidak penyakit lah malam ni. Geng-geng kita orang ni pun assume lah, oh agaknya yang 2 orang ni dia curi-curi masuk baris lah, dia dah balik lah, cukup lah. Kiranya berjaya untuk cover line, diorang menyelinap masuk dalam baris, belum sempat lagi jurulatih tu nak habis kira, diorang dah berjaya masuk dalam baris tu lah. Lepas tu tak apalah, bagi keluar baris apa semua. Sekali yang geng-geng yang tahu ni, carilah yang 2 orang tu tadi macam, mana bukan tadi kira strength cukup ke? Lepas tu tiba-tiba selang 10 minit lah macam tu, tiba-tiba yang 2 orang tadi yang pergi buat kerja nak curi makanan tu datang daripada sudut, kira macam tempat yang tersorok lah, kira macam daripada markas tag tu nak pergi ke kita orang punya camp tu. Dia keluar daripada ada satu macam semak ni lah, cakap, jom makan, aku dah dapat ni curi ayam apa semua ni. So macam kita orang, bukan kira strength cukup ke tadi? So, ada lagi seorang pun fikir, bukan tadi jurulatih cakap diorang kena tangkap kantoi ke? Lepas tu yang 2 orang ni tanyalah, korang ni apa hal? Aku dah dapat ayam apa semua ni, jom lah makan apa semua. Diorang semua macam, guys, aku tak nak makan aku tak nak makan. So cerita dia sekarang ni, siapa yang dekat dalam baris? Siapa yang kantoi dekat markas tag tu? Benda ni tak semua orang tahu, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dan aku rasa benda ni pernah kot keluar dalam paper jugalah. Cerita lama lah, ada isu sikit berkenaan dengan perkara ni. Dekat salah satu camp, aku tak nak sebut camp darat ke, camp Air Force ke, siapa yang tahu tu tahulah, korang boleh teka kot. Ada satu tempat tu dinamakan sebagai Falkland Island. Kita tahu Falkland Island tu memang wujud lah, okey, memang ada dalam sejarah dunia lah. Tapi nama lain tempat yang dipanggil Falkland Island ni adalah Kubu Skyhawk. Kubu Skyhawk ni tempat dia, kalau dekat dalam camp tu, dia letak hujung sekali, dekat, memang dekat dengan camp tu punya perimeter lah, memang hujung sekali, tersorok, diletakkan dekat dalam hutan, bukan dekat kawasan base yang sibuk. Dia letak dekat hujung, di celah-celah hutan. Dan Kubu Skyhawk ni adalah tempat di mana pesawat-pesawat Skyhawk, Malaysia dulu pernah ada satu jenis pesawat pejuang, iaitu Air Force Skyhawk. Berapa bilangan dia aku tak sure, tapi ada satu masa tu Air Force Skyhawk ni dah decommission. So dia tak digunakan lagi, tapi aku pun tak tahulah apa proses dia. Semua aircraft Skyhawk ni ditempatkan dekat Kubu Skyhawk tu, diletakkan dalam satu kawasan lapang tu, dia susun lah. Dan tempat tu pun aku rasa memang dah lama gila dah. Okey, aku pun tak sempat nak buat research, nak check balik, nak bagi tahu korang sejak dari tahun berapa Kubu Skyhawk tu ada. Kalau korang nak tahu pesawat Skyhawk ni yang mana, yang biasanya kalau korang pergi base-base dekat dalam Malaysia ni, kamp-kamp tentera, korang boleh nampak pesawat Air Force Skyhawk ni yang diorang buat macam tugu, buat macam tempat pameran tu, yang korang ambil gambar semua tu kan. Cerita dia dekat sini adalah geng-geng, kumpulan-kumpulan yang nakal-nakal lah, which is aku pun involve juga masa tu, tapi aku tak tahu cerita pun benda ni sebab masing-masing tutup mulut. Masa tu aku baru setahun lah duduk dekat camp tu. Ada sekali tu tengah-tengah sembang apa semua, tiba-tiba salah seorang daripada geng aku ni bagi tahu kau tahu tak dekat camp kita ni ada Kubu Skyhawk. So macam, ya ke Kubu Skyhawk? Apa ada kat Kubu Skyhawk tu kan? So dia ceritalah, okey, ada
aircraft Air Force Skyhawk ni diorang letak banyak-banyak dekat situ. Dia dinamakan kubur sebab benda dah tak guna, benda dah kira dah mati lah, tapi dia letak dekat situ lah. Tapi tempat dia jauh, tersorok apa semualah, dan memang tak ada orang pun yang pergi dekat situ. Ada 4 orang geng-geng yang nakal ni, geng-geng yang adventurous lah konon. Kita orang plan, jom malam ni kita pergi nak tengok Air Force Skyhawk ni. Lepas dah settle duty buat kerja, pergi round base apa semua, kita pergi lah tengok. Sampailah waktu malam tu, okey, lepas dah pukul 12, pukul 1 macam tu, kita orang pun pergilah nak tengok. Sebab kalau pergi pagi, sibuk. Jalan tu sibuk, walaupun tak ada orang pergi kat situ, tapi jalan nak ke situ tu sibuk lah. So kita orang decide nak pergi malam. Naik kereta apa semua jauh sebab base camp tentera kan memang besar kan. Dia ada satu jalan tu, jalan yang satu lane je muat untuk satu kereta, jalan masuk, lalu kawasan hutan apa semua sampai nampak pagar hujung camp tu, dia punya perimeter. Sampai masuk ada satu simpang ni tak jauh, nampak ada satu kawasan lapang lebih kurang 2 kali padang bola lah macam tu. Ada nampak lah pesawat Skyhawk tu, okey, diorang susun, okey, dalam aku tak sure berapa, dalam 20 ke 30 macam tu lah. Time tu dah lah malam, lepas tu nama pula kubur Skyhawk. Okey, bila sampai tu tiba-tiba rasa seriau satu macam lah, rasa macam uish, seram tu tempat ni, dah lah malam dah lah, tak ada lampu, kita ada torchlight je ni. Sebab kita bawa torchlight yang power tu kan. Kita orang hanya berhenti dekat kawasan nak masuk ke situ, nampak, tapi kita orang tak pergilah bilik-bilik Skyhawk tu punya aircraft lah. Masing-masing pun dah rasa seriau. Kita orang stay dalam 5 ke 6 minit lah macam tu. Tiba-tiba macam semua macam aku rasa tak sedap hati lah weh, jom lah kita balik lah. Dah lah tu, dah tengok dah pun, bukan ada apa pun, ada Skyhawk, dah lah balik lah. So kita orang pun masuk balik kereta dengan rasa seriau, seram sejuk macam tu, balik. Okey, start kereta, bawa kereta. Masa tu dekat dalam kereta masing-masing tak buka mulut, masing-masing senyap, fokus tengok depan je. Aku duduk dekat tempat co-pilot dengan ada member aku tu, dia driver lah. Ada lagi 2 orang dekat belakang. Salah seorang yang duduk dekat passenger seat dekat belakang ni, tiba-tiba dia bagi tahu slow-slow je, dia bisik dekat driver, "Weh, laju sikit weh. Laju sikit." Member aku si driver ni pun tekanlah minyak sikit sebab dalam bis bukan kau boleh bawa laju pun, kau boleh bawa setakat 30-40 lah. So dia tekan laju sikit, pergi ke 50 lah. Lepas tu dia bisik lagi, laju sikit weh, laju sikit." So yang driver ni macam, apa hal kau nak suruh aku laju-laju ni kan? Gila kan? Member dia yang duduk sebelah dia dekat belakang tu pun pelik lah, macam apa hal kau ni duduk suruh laju kan? So dia pun tengoklah member dia tu. Bila dia toleh je, dia tengok muka member dia berpeluh gila punya, orang kata peluh jantan nak keluar, dengan muka separa pucatnya macam gelisah. So macam dia tanya, "Weh, apa hal ni? Apa hal kau ni?" Mamat yang takut, yang sibuk suruh laju ni pun senyap. Dia pergi balik kat driver, laju lagi. Lepas tu member yang duduk sebelah dia tadi, yang nampak muka dia pucat ni, dia pun terlintas nak tengok dekat belakang. Sekali dia tengok dekat belakang, nampak benda macam tengah terbang, tengah kejar, tengah follow kereta daripada belakang. Terus dia macam tengok, "Weh, laju lagi weh. Mamat ni semua dah baca surah-surah, baca ayat kursi. Member yang takut ni pun masih diam. So tiba-tiba semua dah baca ayat kursi, dah cari CD Quran lah, benda lah, pasang kuat-kuat apa semua, bawa selaju yang mampulah dekat dalam base tu, sampai masuk dekat main road dekat dalam camp tu lah. So masing-masing pun macam lega-lega. Sampai je dekat parking mesh tu. So yang mamat dekat belakang ni dua-dua cerita lah, "Okey, tadi sebenarnya kita orang suruh laju tadi sebab ada benda tengah kejar kita daripada belakang." Kalau korang nak tahulah, dekat dalam kamp-kamp tentera ni dia ada wisma bujang, ataupun dia panggil lebih kurang macam clubhouse lah untuk ahli-ahli bujang yang tinggal dekat dalam mes. Sebab kita dekat dalam base, dia ada satu macam blok, ada building yang bujang ataupun yang duduk berjauhan dengan keluarga, orang panggil weekend husband lah, macam tu lah. So diorang akan duduk, diorang akan tinggal dekat dalam camp tu. So nama tempat tu adalah wisma, dan dia ada macam satu clubhouse lah macam tu, di mana
aktiviti-aktiviti Wisma, macam kau nak lepak-lepak, kau nak karaoke ke dekat clubhouse tu lah. So yang ni aku nak cerita berkenaan dengan Wisma Pegawai. Okay? Untuk Wisma Pegawai ni konsep dia macam yang aku cerita tadi tu lah. Okay? Dia ada macam satu penempatan lah untuk yang bujang-bujang, untuk yang weekend husband ni tinggal dekat situ, dekat dalam camp. Untuk Wisma Pegawai ni hanya pegawai yang duduk dekat situ saja yang layak untuk gunakan kemudahan dekat dalam clubhouse lah. Aku panggil mes lah. Okay? Tapi untuk pegawai yang baru melapor dekat camp tu, yang akan bekerja dekat base tu, yang akan tinggal dekat mes punya blok ataupun blok punya mes, yang mana satulah, dorang akan ada hak lah untuk nak gunakan mes tu, nak gunakan kemudahan apa semula. Tapi sebagai pegawai yang baru dan baru lapor dekat base tu, dia ada syarat-syarat dia lah. Dia akan kena orientasi mes. Okay? Orientasi lah, orang baru kan. Setiap mes pegawai dekat dalam base tentera ni, dia akan ada aktiviti mass orientation, maybe selama sebulan ke benda lah. Selain dia ajar mass rule, dia ajar mass punya etiket dan sebagainya. Dia macam satu tempoh kursus lah. Dan di hujung kursus tu, dia punya penamat dia, setiap wisma pegawai untuk setiap base ni, dia ada orang kata identiti dia masing-masing lah. Untuk nak menamatkan orientasi mass tu, dia kena buat macam satu aktiviti special lah. Contohnya macam base ni, aktiviti special dia punya signature dia, kau kena minum air longkang ke, untuk base ni kau kena berlakon ke. So salah satu base ni, okay, aku sebut je lah, okay, base TUDM KL ataupun ada yang panggil TUDM Sungai Besi, dekat Jalan Sungai Besi tu. Aktiviti special dia adalah kau kena pergi dekat kubur Cina yang berhampiran dekat situ dan kau kena kopik gambar dekat kubur Cina tu. Kalau siapa-siapa yang pernah lalu ke dekat area KL base tu, dekat area TUDM KL tu, memang tahulah, memang dekat dengan kubur Cina. Dan aku rasa memang situ adalah salah satu kawasan perkuburan Cina yang paling besar lah dekat KL, dekat Malaysia. Aku pun tak sure. Tapi bear in mind, aktiviti ni adalah aktiviti yang dah diharamkan. Sebab benda obviously tak bagus lah kita kacau orang lain punya agama kan. So yang aku nak cerita ni adalah benda dulu lah, kisah dulu, zaman-zaman jahiliah macam tu lah. So adalah satu grup, okay, pegawai baru yang sedang menjalani mass orientation ni. Dia dah sampai dah dekat penghujung dia. So dorang pun dapat arahan lah, okay, untuk kita punya penamat, kalau korang nak commission orientasi mass ni, korang kena buat KL base special, dia panggil macam tu. Task dia adalah kau kena cari cadar putih, kau kena serkup badan kau. Kalau ada 10 orang lah serkup pakai cadar putih tu, pergi jalan dekat luar base, pergi dekat kubur Cina tu. Aku nak seorang satu ada gambar daripada kubur Cina tu. So grup ni pun pergilah pakai cadar tu dengan bawa tukul, bawa pahat apa semua, pergilah jalan pelan-pelan pergi dekat kawasan kubur Cina tu lah. Takut punya pasal masing-masing ambil yang dekat-dekat je, okay? Dekat dia punya pintu masuk dia tu, dekat pintu gerbang dia tu, masing-masing ambil yang dekat-dekat je. Nak dijadikan cerita, bila semua dah ambil yang dekat-dekat ni, yang lambat-lambat tu kena pergi ambil yang dalam sikit lah. So masing-masing pun mulalah kerja nak kopik gambar tu, okay? Ambil apa semua, tutak. Semua macam cepatlah, aku dah rasa seram ni, cepatlah. Padahal sebenarnya tak ada benda pun. Tiba-tiba yang last sekali yang kena ambil gambar dekat bahagian dalam sekali, dia yang siap dulu. Tiba-tiba orang nampak dia macam sap, dia lari. Dia keluar, lari lah, laju, keluar, masuk balik base. So yang lain pun pelik lah, macam cepat je, bukan dia yang masuk yang paling dalam ke? Maybe sebab dia takut kot, saya dia buat kerja cepat sikit lah. Lepas tu yang the rest yang tinggal tu, bila diorang dah masing-masing dah ada gambar tu, baliklah, pergi dekat mes balik untuk nak tunjuk lah dekat senior mes lah. Okay tuan, saya dah kopi apa semua. Sampai-sampai je tiba-tiba semua kena komando rest. Sebab apa? Mula-mula tadi dapat arahan pergi banyak ni, balik banyak ni. Tiba-tiba balik tak cukup seorang. Lepas tu salah seorang daripada yang ramai-ramai ni bagi tahu lah, tuan, tadi yang tu dia dah balik dulu dah tuan. Dia lari laju. Kita orang ingatkan dia ada emergency nak kencing ke nak begak ke apa kan. So kita biar je lah. So senior ni pun cakap lah,
Tak ada pun siapa-siapa lapor dekat aku. Korang je yang first lapor dekat aku ni. Ni tak cukup seorang. Kenalah belasah. Kena belasah. Sesi mass orientation tu pun nak kena repeat lagi, nak kena extend sebab dikira gagal lah. Tiba-tiba seorang hilang kan. So, diorang ni pun pergi balik diorang punya bilik masing-masing. Pergilah bilik yang balik awal ni. Pergi-pergi tengok member tengah tidur. Macam sabarlah kan, kawan-kawan kena belasah apa semualah. So diorang pun macam bising lah, cakap, weh, apa hal kau tiba-tiba balik dulu, dah lah kau tak lapor dekat sini apa semua, tiba-tiba terus tidur. So mamat ni pun bangun, cakap, weh, sorry weh, aku terpaksa balik dulu. Sebab apa, aku dah lah korang bagi yang dekat dalam sekali. Dia cerita, aku tak sempat nak buat apa-apa lagi. Tiba-tiba aku tertengok dekat kawasan kubur tu, nampak benda tengah bertinggik dekat salah satu kubur tu. Aku pun tak cerita panjang, aku pun terus lari lah. Aku terus balik lah, aku nak tunggu apa lagi kan. That's all cerita untuk kisah seram tentera part 4. Gila, part 4 dah. Macam channel aku ni channel untuk cerita seram pula korang ni kan. So aku harap korang happy dengan cerita-cerita yang aku dah sharekan tadi. Jangan lupa untuk komen dekat bawah. Mana tahu tiba-tiba ada yang nak part 5 pula. Jangan lupa untuk share video ni. Share lah. Dah korang dah suruh aku buat. Aku dah buat. Share lah. Tolong share. Dan macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang like. Okay. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Please guys. Please tolong. Kita sikit lagi nak sampai 100k subscriber. Okay. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Okay. Dah ada few videos yang aku dah siap edit apa semua, tinggal nak publish je dekat korang. InsyaAllah konten dia sangat yenah dah. Stay safe, okay, puasa pun dah dekat. Siapa yang nak kurus sebelum raya, bolehlah klik link lemak tulis dekat bawah ni, bolehlah register kalau korang nak perut flat sebelum raya. Kita jumpa lagi guys, jaga SOP. Kes sekarang ni naik turun, aku pun tak tahulah korang ni. Cepat lupa diri lah, okay. Jaga diri masing-masing, stay safe. Kalau tak ada kerja apa, stay at home. Kita jumpa in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.